या रब है तेरा ईसान, मैं तेरे दर पे कुर्बान। तूने दिया है ईमान, तो हर ज़माने गेहबान। तेरा करम है हर आन, तो है रहीम रहमान। तेरा करम है हर आन, तू है रहीम रहमान। ये रोज़ कर मुबारक सुबहान मैयरानी। क्यों कर हो शुक्र तेरा, तेरा है जो है मेरा। क्यों कर हो शुक्र तेरा, तेरा है जो है मेरा। तूने हर एक करम से घर भर दिया है मेरा। Kemampuan bahasa Arab Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menyatakan bahawa sumber dari ajaran yang diraih beliau tidak lain adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau berupa pengetahuan Al-Quran dan kemampuan bahasa Arab. Beliau bersabda, Allah yang Maha Kuasa telah mengajarkan Al-Quran. Ini adalah janji Allah Ta'ala yang disertai juga kurnia lainnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna dari 40,000 akar kata bahasa Arab. Saya telah dianugerahi kurnia kefasihan dan penuturan yang keindahannya hampir sama dengan keindahan bahasa dalam Al-Quran dan tidak seorang pun mampu menandingi saya. Jaruratul Imam, halaman 25. Bahkan tokoh termasyhur dari dunia Arab sendiri pun tidak berani menerima tantangan dari seseorang yang berasal dari sebuah desa kecil di Punjab, daerah di mana bahasa Arab hanya dianggap sebagai bahasa literature. Bahasa ini sangat dijunjung tinggi, namun tidak digunakan sebagai alat komunikasi di seluruh anak benua ini. Izazul Masih adalah buku pertama beliau dalam bahasa Arab. Sebuah buku yang menjelaskan keagungan dan penafsiran Al-Quran
telah digunakan untuk menantang ulama Arab maupun non-Arab. Seorang penulis Mesir ternama, Allama Rashid Raza, editor dari Al-Manar Kairo, diundang secara khusus untuk menerima tentangan ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika ada seseorang yang mampu menandingi karya beliau, beliau akan membakar buku beliau. Beliau menjelaskan, bahkan jika para orang tua dan anak-anak mereka dan para penyokong mereka, orang-orang terpelajar dan cergas mereka, para ahli hukum mereka menyatukan fikiran bersama-sama, mereka tetap tidak akan mampu menghasilkan tafsir seperti ini. Lebih lanjut beliau menjelaskan, buku ini tidak ada tandingannya. Siapapun yang berusaha membuat tandingannya harus dengan rendah hati bersiap menerima kekalahan. Sejak itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam kembali membuat beberapa karya dalam bahasa Arab yang memikat dan penjelasan-penjelasan menarik berkenaan dengan kehalusan bahasa dalam Al-Quran. 1. Minanur Rahman. 2. Khutbah Ilhamiyah. 3. Najmul Huda. 4. Tuhfatul Baghdad. 5. Nurul Haq. 6. Izaz Ahmadi. 7. Hamamatul Bushra. 8. Lujjatul Nur. 9. Hujjatullah. 10. Mawahibur Rahman. 11. Al-Balagh. 12. Targhibul Mu'minin. 13. Sirrul Khilafah. 14. Al-Istafah. 15. Siratul Abdal. 16. Karamat Sadiqin. 17. Al-Anzar. 18. Itmamul Hujjah. 19. Al-Huda, dan lain-lain. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga menerbitkan sebuah elogi, tulisan pujian sanjungan dalam bahasa Arab yang berjudul Al-Qasidah, sebuah karya literatur yang mengagumkan. Beliau juga menantang ulama untuk menghasilkan karya serupa dan akan memberikan hadiah senilai 10,000 rupiah bagi pemenangnya. Beliau menantang seluruh ulama dan menjadikan ini sebuah penentuan bagi pengakuan beliau sebagai Al-Masih. Jika para ulama mampu mengalahkan beliau, maka mereka boleh menganggap saya telah berakhir dan semua pengakuan saya adalah palsu. Dan para pengikut saya harus meninggalkan aku dan memutuskan semua hubungan denganku. Elogi tersebut dibuat kerana perdebatan panjang dan sengit antara Hazrat Said Muhammad Sarwar Shah, jurubicara Ahmadiyah, dengan Maulvi Sanatullah dari Amritsar di Mad, sebuah desa yang berlokasi di distrik Amritsar. Hazrat Masih Maud alaihissalam membuat elogi ini disertai terjemahan bahasa Urdunya hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Hal ini menunjukkan bahawa beliau tidak hanya ahli dalam bahasa Arab, namun juga mutiara-mutiara dari petua-petua rohani, sebuah bukti luar biasa pengetahuan beliau berasal dari sumber ilahi. Beliau menanggapi para ulama tersebut dengan jawaban sebagai berikut. Lihat, bumi dan langit menjadi saksi bahawa sejak hari ini saya membawa tanda yang menunjukkan bahawa saya benar dan Allah Ta'ala menyaksikan saya orang yang benar. Maulvi Sanatullah dan semua ulama-ulamanya tidak akan mampu untuk menulis secara bersama seperti elogi ini dengan teks bahasa Urdunya dalam waktu 5 hari. Karena Allah Ta'ala telah akan mematahkan pena dan fikiran mereka. Dan Maulvi Sanatullah tidak memiliki alasan mencurigai elogi ini dibuat jauh sebelumnya. Kerana jika ia membaca dengan mata terbuka, ia akan tahu bahawa ini elogi berhubungan dengan perdebatan. Jika saya memang membuatnya sebelum perdebatan tersebut terjadi, maka ia harus mengakui bahawa saya dapat mengetahui hal yang akan terjadi di masa mendatang. Izaz Ahmadi, halaman 37. Lebih jauh lagi, mukjizat yang paling agung dan mengesankan berupa bukti yang nyata bahawa Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala adalah khutbah Ilhamiyah, khutbah yang diilhamkan yang disampaikan
oleh beliau di Kadian pada 11 April 1900 saat diadakan pertemuan besar bagi pengikut beliau yang diantaranya hadir sahabat dekat beliau Hazrat Mulbi Nuruddin dan Hazrat Mulbi Abdul Karim dari Sialkot. Sebelumnya tidak pernah Hazrat Masih Maud AS menyampaikan khutbah dalam bahasa Arab dan bukan merupakan kebiasaan di kalangan ulama India pada waktu itu menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab. Atas petunjuk Allah SWT, Hazrat Masih Maud AS menyampaikan khutbah yang penuh keagungan disertai dengan bahasa yang indah dan menawan. Ketika beliau bersiap untuk mulai menyampaikan khutbahnya, muncul bayangan tangan yang menggenggam beliau. Suara sepemilik tangan tersebutlah yang keluar dari mulut beliau. Kerana tugas dari Masih Maud AS di antaranya adalah membantah fitnah terhadap isi Al-Quran, tentu beliau dianugerahi dengan wawasannya yang jauh tentang hakikat kebenaran abadi, ilmu-ilmu hikmah yang melimpah, pengetahuan yang luas, serta ajaran Al-Quran yang dapat merubah dan menyembuhkan, dan demikian beliau dapat membalikkan secara tepat sasaran serangan para filsuf dan orang-orang tidak beriman yang cenderung merosak kepercayaan terhadap alam akhirat, malaikat, hari pembalasan, dan tujuan Allah Ta'ala menciptakan jagat raya dan manusia. Beliau datang dengan menyatakan bahawa Allah Ta'ala dengan rahmatnya telah mengajarkan beliau ajaran fundamental Al-Quran serta melengkapi beliau dengan pengetahuan akan sifat-sifatnya, kehendaknya dan firman-Nya, dan sebagai penegak ajarannya, beliau pun diberi ilham untuk menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan kemurniannya. Bagi beliau, Al-Quran adalah kitab yang hidup, yang tidak ada perubahan atau amendment. Sangat jelas mujizat kehidupan yang mengandungi obat untuk menyembuhkan penyakit bagi segala umur, serta iktisar hakikat kebenaran moral dan spiritual yang penting bagi kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Penjelasan beliau tentang kemuliaan Al-Quran menarik banyak orang untuk serius mendalami Al-Quran. Lalu mereka menjadikan Al-Quran pedoman hidup sehingga menemukan semangat rohani yang baru. Al-Quran menjadi wahyu yang hidup. Allah Ta'ala menjadikan Tuhan yang hidup. Malaikat, hari pembalasan, alam akhirat, hukum Tuhan, wahyu dan redha Tuhan bukan lagi sebuah khayalan dan metos. Mereka merasakan masa awal kehidupan Islam. Tidak ada yang menyambut tantangan beliau untuk menjelaskan secara rinci maksud dan filosofi perintah dalam Al-Quran. Tantangan tersebut diutarakan kembali oleh putra beliau, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih yang kedua. Masih tidak ada seorang pun yang mampu menandingi keagungan karya beliau. Tantangan tersebut diutarakan berkali-kali. Hazrat Masih Maud AS begitu menyintai Al-Quran, dan sebagai ganjarannya beliau dianugerahi pengetahuan bahawa bahasa Arab adalah bahasa induk manusia dan akar dari semua bahasa. Beliau menulis Minanur Rahman, isinya menggemparkan dunia sastra. Buku ini dibaca dengan penuh minat. Karya tulis beliau bersifat ilmiah dan masuk akal, walaupun hanya berasal dari satu sumber bahasa Arab yang kerana berjalannya waktu telah mengalami perubahan struktural kerana berbagai faktor yang biasanya membentuk bahasa dan dialek. Tidak ada pembaharu yang berani menganggap bahawa sumber kurnia rohani yang beliau dapat adalah kerana kejeniusan beliau, melainkan kerana kesetiaan dan pengabadian kepada Nabi Muhammad SAW, sosok sentral penerima kurnia dan rahmat ilahi. Hazrat Masih Maud AS menjelaskan kedudukan tinggi yang didapatkan beliau adalah kerana syafaat dari sosok yang paling suci. Beliau bersabda, semua keberkatan adalah kerana Muhammad. Hakikatul Wahyi, halaman 71. Beliau melanjutkan, ada kalanya saya benar-benar asyik memohon keberkatan Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Kerana saya yakin cara meraih Tuhan tidak lain hanya dengan melalui wujud suci tersebut. Sebagaimana Allah mewahyukan kepadaku, carilah sarana pendekatan kepadanya. Tidak lama setelah itu saya mendapat mimpi. 2 orang pemanggul air masuk
ke rumah saya. Satu daripada mereka melalui lorong bagian dalam dan satunya lagi melalui lorong bagian luar. Punggung mereka penuh dengan cahaya. Mereka berkata, ini adalah apa yang telah engkau mohonkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul asli Miraculous Knowledge of Arabic. Penulis Mian Atullah, The Review of Religion, Julai 1993. Sumber asli alislam.org.